Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Satu artikel dari sinarharian.com. Artikel panas yang bertajuk SPRM kena siasat segera dakwa calon PAS, kata Muhammad Fuad Zarkashi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sepatutnya menyiasat dan mendakwa calon PAS di Kuala Terengganu dan Kemaman berhubung isu rasuah dan sogokan ahli Majlis Tertinggi UMNO. Datuk Muhammad Fuad Zarkashi berkata, amat ganjil kerana mahkamah memutuskan kedua-dua calon itu berasuah tetapi tidak didakwa dan boleh bertanding semula. Ujar beliau, situasi tersebut mungkin juga boleh berlaku di Masjid Tanah melibatkan Datuk Mas Ermiati Samsudin apabila Mahkamah Pilihan Raya Melaka pada Isnin menetapkan 27 Oktober depan sebagai tarikh keputusan petisyen pilihan raya untuk kerusi parlimen di kawasan berkenaan. Menurut sumber bukti video cukup jelas, bagi duit terang-terang, mana boleh dia bertanding semula. Mahkamah Pilihan Raya batal kemenangan mereka kerana isu rasuah. Apakah tidak wujud prima facie? Justeru SPRM kena siasat segera dakwa mereka. Masjid Tanah kerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, patutlah Naib Presiden Bersatu Datuk Dr. Razzie Jidin tidak histeria, katanya dalam siaran di Facebook pada Rabu. Pada 27 Jun, Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu membatalkan kemenangan calon PAS Datuk Ahmad Amzad Hashim bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu pada PRU 15. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Seri Muhammad Firuz Jafril membenarkan petisyen pilihan raya yang difailkan calon BN di kerusi parlimen itu. Muhammad Zubir Embong selepas pihak pempetisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen PRU 15. Pada Selasa, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu menerima petisyen yang difailkan seorang pengundi bagi membatalkan kemenangan ahli Parlimen Kemaman dari PAS C alias Hamid pada PRU 15. Keputusan itu dibuat Hakim Pilihan Raya Datuk Ensem Charles Fernandes setelah mendapati wujud unsur sogokan kepada pengundi ketika tempoh kempen pilihan raya bagi Parlimen Kemaman. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, SG4 ataupun State Government 4, di mana Perikatan Nasional ataupun kepimpinan negeri yang ditadbir PAS telah satukan hati untuk melantik bekas Perdana Menteri 2 kali iaitu Tun Mahathir sebagai penasihat. Jadi selepas lantikan Tun Mahathir itu, banyaklah spekulasi yang dibuat. Bagaimana dengan Hamzah Zainuddin? Bagaimana dengan Muhyiddin Yassin yang juga adalah salah satu pemimpin politik yang kita boleh katakan juga layak untuk menjadi penasihat. Disebabkan Hamzah Zainuddin juga pernah menjadi sebutan ramai, mungkin boleh menjadi calon untuk Perdana Menteri Perikatan Nasional. Dan begitu juga Mahyadin, bekas Perdana Menteri. Nah, kenapa dilantik Tun Mahathir? Saya melihat juga beberapa sumber dari beberapa media sosial, sumber berita, saya melihat ada yang kata disebabkan Tun Mahathir mempunyai banyak duit. Adakah perkara itu benar? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, susulan daripada lantikan Tun Mahathir sebagai penasihat 4 negeri Perikatan Nasional, akhirnya Razali membuat kenyataan
SG4, S State Government 4, bukan untuk berpolitik, tapi bangunkan negeri menurut Razali. 4. Kerajaan PN yang ditadbir oleh PN atau State Government 4 bukan untuk berpolitik, tetapi ia bertujuan membangunkan 4 negeri berkenaan yang sentiasa dianggap mundur oleh Kerajaan Persekutuan. Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Razali Idris berkata, SG4 ditubuhkan bagi menyatu padukan 4 negeri selain pembentukan. Gabungan itu demi kebaikan dan kepentingan mengetahui cara melaksanakan projek di negeri tersebut. SG4 bertujuan meningkatkan tahap berganda ekonomi, pelaburan dan sosioekonomi rakyat berkaitan 4 negeri diterajui PN. Ini merupakan langkah pembaharuan yang berani dan luar biasa. Satu inovasi gandaan ekonomi, pelaburan dan sosioekonomi bagi 4 negeri, yaitu Terengganu, Kelantan, Kedah, dan Perlis yang mempunyai tarikan dan keunikan tersendiri sebagai asas kekuatannya menurut Razali. Pada 14 September lepas, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menyatakan 4 negeri bawah pentadbiran PN bersetuju mewujudkan kerjasama dikenali SG4 bersama Tun Mahathir Mohamad. Nah, saudara-saudara, adakah di sini segala permasalahan yang dialami oleh 4 negeri PN itu, jawabannya ataupun penyelesaiannya ada di tangan Mahathir? Adakah di sini pas dilihat lebih berharap kepada Tun Mahathir hari ini berbanding Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin? Nah, itu pun menjadi persoalannya. Ada yang kata Tun Mahathir tak layak untuk menjadi penasihat. Beliau sepatutnya rehat dan tidak lagi aktif dalam kancah politik Malaysia. Walaupun kenyataan dari Razali ini bukan tujuan untuk berpolitik, tapi saya yakin, saya juga percaya sedikit sebanyak akan terlibat juga dengan politik. Nah, tuan-tuan dan puan, akhirnya Razali SG4. Beliau berkata SG4 bukan untuk berpolitik, tapi bangunkan negeri. Nah, kita lihat seberapa lama Tun Mahathir akan bertahan menjadi penasihat PN. Ataupun kalau berjaya misi dari 4 negeri PN ini yang mewujudkan kerjasama bersama dengan Tun Mahathir, kalau berjaya misi ini, adakah selepas ini Tun Mahathir juga berpeluang untuk mendapat satu lagi jawatan yang lebih tinggi, bukan lagi sebagai penasihat, tapi mungkin di dalam kepimpinan Perikatan Nasional sendiri. Nah, apa pula pendirian-pendirian pemimpin bersatu selepas kalau Tun Mahathir mampu berjaya merealisasikan impian 4 negeri Perikatan Nasional ini. Sekiranya beliau berjaya, apakah pula komen dari kepimpinan bersatu dan juga gerakan yang juga ahli anggota komponen di dalam Perikatan Nasional? Saudara-saudara, tonton dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.